Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita bersama lagi malam ni dalam kuliah ilmu. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pandangan ulama mengenai infak. Ulama kata apa? Infak. Okey. Ni ada saya petik sini 15 pandangan. Satu, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kamu mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Sedekah itu infak. Jadi kita tak ada duit. Atau ada duit, tapi kita ada ilmu. Kita ada ilmu. Ilmu yang ada tu kita tak miliki seorang. Kita kongsi dengan orang. Kita ajak orang. Ilmu yang kita sampaikan kepada orang, maka menyemai dengan sedekah. Jadi rajin-rajin menyampaikan ilmu. Dalam nak menyampaikan ilmu, bukan mesti jadi ustaz. Tak mesti jadi cikgu. Duduk di rumah pun boleh menyampaikan ilmu. Berapa ramai anak-anak reti semayang daripada tangan pak dia. Pak yang ajak anak semayang. Berapa ramai anak-anak reti baca Quran, mak yang ajak. Telah menyampaikan ilmu. Baik. Jadi siapa yang menyampaikan ilmu, maka dia mendapat pahala sedekah. Yang kedua, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sedekah yang lebih afdal daripada seorang lelaki ialah menyampaikan nasihat kepada satu kumpulan manusia. Selepas mereka bersurai, Allah memberikan kepada mereka manfaat melalui nasihat tersebut. Kita kalau pergi satu kelompok orang di tengah, berhimpun ramai-ramai, tentu pergi bagi nasihat. Apa saja nasihat. Lepas bagi nasihat, kita pun cabut, mereka pun bersurai. Nasihat tu mereka dengar, mereka terima. Maka itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Contoh mudah. Orang tua nak main masjid. Sambil-sambil nak main masjid, lalu depan sekumpulan budak-budak muda di simpang jalan. Dan lepas itu tanya budak-budak tu, hampa ada buat apa budak-budak? Duduk sembang Pak Long. Sembang. Ni maghrib dekat ni. Saya hampa jangan sembang sampai tak mayang maghrib. Saya dengar orang bang pergi masjid. Mayang maghrib. Nak sembang balik lepas tu. Contoh. Betul ke Pak Long? Betul. Dapat pahala. Depa pun dengar orang bang, depa terus main masjid. Bermakna nasihat Pak Long tadi ni telah didengari oleh mereka. Pak Long tu dapat pahala sedekah. Okey. Yang ketiga, Sayyidatina Asma' binti Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anak-anak perempuannya, wahai anak-anak perempuanku, bersedekahlah. Jangan kamu menunggu lebihan harta baru hendak bersedekah. Sekiranya kamu menunggu lebihan harta, kamu tidak akan memperolehnya. Dan sekiranya kamu bersedekah, kamu tidak akan kehilangan harta. Ini Asma' binti Abu Bakar kata kat anak dia. Dia suruh semua anak dia sedekah. Jangan tunggu nanti harta banyak baru nak sedekah. Dia kata. Jangan tunggu harta banyak baru nak sedekah. Betul dia kata lagi, kalau hampa sedekah, harta yang ada tak akan berkurangan. Ini selalu kita duk dengar, duk tegur, duk ajak. Sebab dia ada kaitan dengan hadis Nabi, ada kaitan dengan ayat Quran. Yakinlah bahawa sedekah ni tak nanti duit banyak. Dan yakinlah bahawa dengan sedekah itu harta tidak akan susut, bahkan akan bertambah. Yang keempat, Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, harta yang sedikit bukan halangan untuk bersedekah.
Sepatutnya hendaklah seseorang bersedekah mengikut kemampuannya, sama ada sedikit atau banyak. Jadi Ibnu Hajar kata, jangan jadikan harta sikit itu sebagai sebab tak mau sedekah. Itu dia rumuskan, dia kata sedekah ni ikut kemampuan. Sikit sedekah sikit, banyak sedekah banyak. Tapi ada setengah orang sikit sedekah banyak, banyak sedekah sikit. Itu tak apa nak betul. Kan? Ikut kemampuan sedekah. Bila sedekah ikut kemampuan, artinya membuka ruang sedekah ni tidak hanya kepada kumpulan yang tertentu sahaja. Semua orang layak untuk bersedekah. Okey. Sebab tu kita contoh mudah mai masjid tu. Lah ni dalam tabung masjid banyakkan orang buh dah. Dulu banyak tak buh. Dulu banyak orang buh. Tapi kita tengok duit dalam tabung tu, dia macam-macam. Kalau biru ada, merah ada, hijau ada, oranye ada. Kalau berjerami apa dah. Macam-macam lah. Sebab ikut kemampuan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sedekah adalah bukti keimanan orang yang bersedekah. Orang munafik tidak akan bersedekah kerana dia tidak mempercayai kebaikan sedekah. Sesiapa yang bersedekah, dia menjadikan sedekah sebagai dalil atau bukti keimanannya. Ini Nawawi kata. Dia buh duit dalam tabung, jumpa orang miskin bagi duit, sedekah barang makan, itu bukti dia beriman. Orang miskin lalu, dia tengok orang miskin tu buat dia tahu. Tengok orang lapang, dia tak jemu makan. Maka pada ketika tu, dia tak beriman. Dia tak beriman. Itu bukti keimanan. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, bersedekah kepada ahli keluarga terdekat adalah sebahagian daripada amalan-amalan kebajikan yang paling afdal. Ini dia maksud kita ni, sasaran sedekah ni ramai, tapi kita susun. Kita utamakan ahli keluarga dulu. Ahli keluarga yang tak mampu tu. Lepas itu baru kita pergi kepada selepas daripada ahli keluarga. Ahli keluarga pula ambil yang paling dekat. Contoh macam ni. Anak menekan dengan anak menekan pupu. Hak mana dekat? Anak menekan. Bagi anak menekan tu. Pak menekan dengan pak menekan pupu. Hak mana dekat? Pak menekan dekat. Utamakan yang dekat tu. Lepas tu baru pihak hak jauh-jauh. Ibnu Qayyim berkata, sedekah memberi kesan yang luar biasa untuk menolak bala, walaupun sedekah itu daripada seorang yang jahat atau zalim. Nak hindar bala ni, rajin-rajin bersedekah. Rajin-rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah, dia bala tertolak daripada dia. Tapi sedekah sekali-sekala payahlah. Itu Ibnu Qayyim kata, rajin-rajinlah. Jadikan sedekah ni sebagai amalan yang tak akan lekang daripada pemilik harta. Okay. Yang ke-8, Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata, sedekah menghasilkan dua perkara. Pertama, menghasilkan kebaikan, iaitu banyaknya amalan dan ganjaran pahala. Dan kebaikan kedua ialah menolak kejahatan dan bala di dunia dan akhirat, iaitu dengan penghapusan dosa. Jadi Ibnu Nasir Sa'di kata, kita sedekah ni kita boleh dua. Yang pertama dapat pahala, yang kedua diampun dosa. Jadi macam ni sedekah tu, pahala masuk, dosa keluar. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa kecil. Yang 9, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, infak pada jalan Allah adalah makanan hati dan rohani. Infak ni bentuk perbelanjaan harta. Dia adalah makanan hati dan rohani. Maksud dia apa? Orang ni kalau dia infak tu jadi makanan hati dia, kalau dia tak infak, dia tak boleh duduk. Dia tak duduk macam orang tak boleh makan tu. Kita ni kalau tak boleh makan pasal lapar, bila pasal lapar, dia cari benda makan lah. Kadang-kadang tak tahan, kena gastrik. Lapar. Dia bunyi dengan suara semua. Tu. Bagi orang yang makanan jasmani, tak boleh makan, dia tak boleh duduk. Dia lapar. Dia cari kedai makan, suruh bini dia masak. Begitulah. Ibnu Taimiyah kata,
Infak ni makanan hati. Bermakna hati ini tak akan tenang. Hati ini tak akan tenang selagi pemilik harta itu tidak berinfak. Tapi kalau dia infak, baru dia rasa lega. Itu makanan hati. 10. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, bersedekah adalah digalakkan ketika hendak bertaubat. Ini Ibn Hajar kata, kita buat dosa banyak, nak bertaubat tu sedekah. Nak bertaubat, Allah aku ni dosa banyak. Tapi sebelum astagfirullah tu, sedekah. Main masjid, buh duit RM10. Jumpa orang susah, bagi 20. Lebih kurang tu. Sedekah. Maka dia adalah permulaan kepada nak bertaubat. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, apabila kamu melakukan dosa, maka hendaklah kamu bersedekah. Ini seakan-akan sama dengan kata Ibn Hajar saat ni. Ibn Hajar kata, nak bertaubat, sedekah. Luqman Al-Hakim kata kepada anaknya, kalau buat dosa, maka hendaklah kamu bersedekah. Hendaklah kamu bersedekah. Jadi senang contoh ni, kita main masjid. Lepas itu, wak mutu derah. Atau wak itu derah. Hujan baru turun. Ayang duduk bergenang lopak. Lubang-lubang dia. Tak tengok orang jalan kaki. Belah ayang tu mocik kena baju dah. Dia maki kita. Berkenak. Lepas tu kita nak ligat minta maaf tak dan. Dia maki kita, lepas tu kita pun tak boleh gos tanah. Kita duduk belakang. Tak sampai masjid. Kita rasa aku berdosa dengan kawan tu. Jadi masuk masjid, cari tabung tu. Bubuh 50. Pasal belah ayam kena baju orang tadi. Itu contoh dah. Ketika kita buat dosa, sedekah. Ini pesan Luqman Hakim pada anak dia. 12. Imam Nawawi rahimahullah berkata, digalakkan kepada sesiapa yang mendapat nikmat atau terlepas daripada musibah supaya bersedekah dengan sesuatu yang baik sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas ihsannya. Ini Imam Nawawi kata. Kita dapat nikmat. Siapa dapat nikmat? Sedekah. Nikmat ni macam-macam. Contoh, kita tak sihat. Tak sihat, betul, pergi ambil ubat. Lepas tu, alhamdulillah, Tuhan bagi balik kesihatan kat kita. Minggu lepas demam, minggu ni sihat elok. Sihat elok. Maka bersyukurlah di atas nikmat sihat yang telah dikembalikan oleh Allah pada kita. Sedekah. Sedekah RM10. Sedekah buah limau. Sedekah kain baju. Apa yang kita boleh, sedekah. Pasal kita dapat nikmat. No? Okey. Orang buat benang. Ambil padi, dapat hasil banyak. Sedekahlah sikit. Dia ni zakat nak bayar ni. Zakat cerita lain. Sedekah cerita lain. Sedekah. Dapat nikmat. Orang menega, untung banyak. Sedekah. Sebab untung tu adalah nikmat. Pegawai kerjaan, naik gaji. Ni naik gaji ni. Bulan 12 ni. Depak lah. Hak yang duk kerja lagi. Kita pencen lah. Naik gaji, dapat tu terkejut. Naik gaji banyak, terkejut. Sedekah lah sikit. Bersyukur atas nikmat yang boleh. Orang baru menikah. Lepas tahun menikah, dapat anak. Bersyukur dapat anak tu. Sedekah. Sedekah duit. Jangan sedekah anak tu. Syukur. Ingat senang. Ingat semua orang menikah dapat anak lala tu. Ada setengah tu pergi berendam di pulau Yang Bunting tu. Pulau tu Yang Bunting dia ada lah. Okey, dapat anak. Sedekah. Apa saja nikmat yang kita dapat. Naik pangkat. Lagi apa lagi? Boleh pergi haji. Duk tunggu. Tanya Tabung Haji, ni hak pakcik agak-agak bila? Pegawai Tabung Haji kata, saya anggaran pakcik ni 2030. Lah 2024 kan? Allah. 6 tahun lagi pakcik 70 ni ada anak dan. Pakcik 70 ni ada anak dan. Pegawai Tabung Haji tahu, berasa macam tak dan. Tahu. Berasa macam tak dan lah.
Tiba-tiba budak pegawai tabung haji tu kata anggaran tahun 2030 nak jadi cerita. Nama naik tahun 2025. Ini 2024. Berapa? Nikmatlah boleh mengerjakan haji. Maka bersedekah. Itu contohnya. Dan juga Imam Nawawi kata siapa yang terlepas daripada musibah pun sedekah juga. Rumah terbakar, dia duduk tengah tidur. Rumah terbakar, dia duduk tengah tidur. Barang paling semua hari dia dan terjun. Dan dia lari keluar. Cuma dia melecok lah sikit, cuma tak mati ya. Maka dia selamat daripada mati. Terlepas daripada musibah, maka sedekah. Dia tak nak sedekah mendatang apa habis mau makan api makan. Bukan terus sedekah lah tu. Hang dah bayar semua ni, sat lagi orang bayar tolong lah. Orang tolong orang sedekah ke hang. Sedekah ke hang dah jadi hang sedekah balik. Bukan sedekah semua, sebahagian daripada yang dapat. Orang yang terlepas daripada musibah. Orang tuk dalam sungai boleh berenang, tapi jangan ikat tangan lah. Ikat tangan ketuk mulut mati. Orang tuk dalam sungai pula boya dah lepas tu. Boya liang kita berenang lari. Lepas tu kita kepak kat belakang. Boya takut, boya lari. Itu kita sampai tepi sungai. Nak duduk cungak uhak tapi tak mati, tak lemah. Apa lagi? Sedekah. Dia tak nak mat. Anda Saridor ni tragedi lah. Macam kawan pegawai Pekra tu. Dia mati kena bunuh untuk dalam sungai. Makin di Sungai Santak tu, kereta jatuh, mati ya. Kereta terjun dalam sungai tu, mati. Tapi siapa yang terlepas, selamat, sedekah. Naik pokok keyang. Naik pokok keyang duduk. Jatuh. Tekak patah kaki ya, tak mati. Sedekah. Sebab terlepas daripada musibah. Macam-macam. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sedekah sunat yang tidak dihebahkan adalah lebih afdal kerana ia lebih dekat kepada ikhlas dan lebih jauh daripada riak, menunjuk-nunjuk. Okey, baik. Sedekah ni dengan zakat dia berbeza pada beberapa perkara. Zakat ni dari segi hukum adalah wajib. Siapa tak bayar zakat berdosa. Bila sedang satu masa taubat, zakat tak bayar kena qada. Wajib qada. Sebab dia hutang yang tertunggak. Hutang dengan Allah. Itu zakat. Sedekah pula, hukum memberi sedekah adalah sunat. Andai memberi sedekah dapat pahala, tak sedekah tak berdosa. Itu beza dah. Baik. Satu lagi perbezaan, zakat ni kita bayar zakat sunat bagi tahu orang kata kita bayar zakat untuk mengelak daripada fitnah. Tapi tak payahlah duduk jalan habang semua orang. Habang seorang dua cukup lah. Ni saya menega baru ni zakat bayar 1 juta. Mana harta perniagaan dia 40 juta lah. Jadi bila dia habang tu terhindarlah daripada fitnah. Ambil padi bayar zakat. Habang tu habang sambil-sambil tak bang. Alhamdulillah tahun ni padi menjadi dapat banyak, jadi zakat pun saya banyak sikit. Habang tu. Sunat habang kau orang zakat. Adapun sedekah tak sunat habang. Habang tak berdosa. Tapi kalau sembunyi lebih baik. Tujuannya untuk elak daripada riak. Untuk elak daripada riak. Itu apa nama? Sedekah. Itu kalau orang kata kalau tak abang, kalau orang tak tahu kata aku sedekah. Orang tahu. Tapi bukan orang tahu mulai hang. Orang akan tahu. Seorang yang duk kerja sedekah ni, dia tak abang, tapi orang tahu. Orang tahu. Siapa tahu? Macam mana orang boleh tahu? Sebab orang yang dapat sedekah tu, dia akan abang. Betul tak? Orang ni yang duk kerja sedekah, tolong kau ni. Lelah haji tu bagus. Aku sedia lebih sedekah. Kawan lain dengar, aku pun dapat sedekah dah. Dia kata, lah, aku apa dok? Aku pun boleh kak. Jadi dia kembang tu. Hang tak payah habaq. Orang akan habaq. Jadi orang tahu hang sedekah melalui orang, tak apa. Sebab hang tak habaq langsung. Tapi kalau hang habaq ni, sedekah sah. Cuma takut jadi riak. Ini saya sedekah
juta ni. Saya sedekah 1,000 kat masjid apa nama Al-Hasanah. Saya sedekah 1,000 ni. Abang tak apa. Tapi kalau tak abang tu lebih baik. Lebih baik. Ada setengah orang dia kata susah gitu. Tu dia namanya riak. Maka dia pun dengar kuliah dia pun habaq lah kat kawan yang terima sedekah. Ni aku sedekah kat orang 1,000. Tapi aku tak boleh habaq kat orang. Aku takut riak. Bagus tu. Aku habaq kat orang seorang lah. Aku habaq seorang. Aku tak boleh habaq kat orang lain. Tapi hang tolong habaq sat. Hak tu bodoh. Hak tu tahu apa macam hang habaq. Biar dia habaq ni, hang pesan ke dia suruh dia habaq. Tu maksud dia apa nama? Sedekah yang disembunyikan. Itu afdal. Yang 14, Abdul Aziz bin Abu Rawat berkata, 3 perkara menjadi sebahagian perbendaharaan syurga, iaitu menyembunyikan sakit, merahsiakan sedekah dan merahsiakan musibah. Bukanlah sepanjang masa sakit tu kita tak bang ke orang. Ada masa kena habaq. Contoh sakit sikit-sikit, dia sudah habaq lah ke orang. Nyusah orang. Betul? Tapi ada orang kena habaq. Ni secara umum, ada orang kita kena habaq. Sakit. Dia sakit sikit-sikit, tapi kena berubat. Dia pun pergi jumpa doktor. Pergi jumpa doktor. Doktor sedagak. Tahu doktor sedagak? Dulu orang panggil doktor sedagak. Cuba tanya budak-budak lah, tobat tak pergi? Doktor sedagak. Pergi doktor tanya, pakcik sakit apa? Pakcik sakit apa? Dia pun mengaji Masjid Hasanah. Dia abang, tak boleh abang. Doktor tu main buat apa? Dah cari mic ni lagi. Tak boleh abang. Berat lah lagu tu. Tu kena abang. Sakit yang ada sakit kita tak ada abang ke orang. Orang tertentu tahu, orang lain tak tahu. Contoh. Katalah orang taman rakyat ni. Orang tua pencin. Sakit, dia duduk dengan bini dia. Bini dia tahu, takkan bini tak bangun. Tapi anak-anak duduk jauh. Tak ada abang lah. Nyusah budak-budak tu nak balik. Kalau sakit sikit-sikit tu. Telefon malam tu juga. Hampa balik. Ayah sakit. Abang balik ayah sakit. Ayah sakit apa? Aku tak tahu nak abang tapi sakit. Anak pekat medisi balik-balik. Apa abang ayah? Lega dah. Nanya budak-budak tu. Tu contoh dah. Ada yang boleh abang, ada yang tak boleh. Tak boleh abang. Sakit. Lagi apa lagi? Sedekah yang dirahsiakan sama dengan yang Manawi kata tadi, dan merahsiakan musibah. Habis. Yang terakhir, Imam Qurtubi berkata, Al-Qardul Hasan ialah apabila orang yang bersedekah ikhlas niatnya, bersih jiwanya, mengharapkan keridaan Allah daripada sedekahnya tanpa riak dan sum'ah, iaitu bangadri dan sedekahnya itu daripada punca yang halal. Okey, nak bagi sedekah tu dapat pahala. Ni ikut Imam Qurtubi ni. Nombor 1 kena ikhlas, baru dapat pahala. Nombor 2, dia datang daripada jiwa yang bersih. Nombor 3, mengharapkan keridaan Allah, harap supaya Allah Taala terima. Okey. Kemudian tidak menunjuk-nunjuk dan tidak bangat diri, dan sedekah nak bagi Allah Taala terima dapat pahala mesti daripada punca yang halal. Sedekah tu sumber yang halal. Hang ambil duit mana ni? Menega. Hang menega apa? Kedai makan. Tak apa. Hang sedekah aku ambil duit mana? Menega. Hang menega apa? Ketum. Mampu. Tak boleh ya? No. Okey, berikutnya ganjaran infak. Ganjaran infak. Pertama sekali pahala infak. Telah diterangkan bahawa infak bermaksud mengeluarkan harta yang baik untuk melakukan amalan taat kepada Allah dan juga perkara-perkara yang diharuskan. Jadi infak ni dia kena buat keluar harta. Kalau harta tak keluar, tak nama infak. Harta yang infak pula kena harta yang baik. Harta yang baik maksud dia baklah tu 2. Maksud tu halal, yang kedua boleh digunakan. Kalau harta yang haram itu bukan infak. Dan harta yang halal tapi tak boleh guna itu juga bukan infak. Contoh, sedekah ke orang baju cari. Haram tak boleh pakai. Itu bukan infak.
Sedekah nasi basi, tak boleh makan. Itu bukan infak. Sedekah ke orang, duit putih. Tu duit putih. Duit 100 tapi putih doa. Putih doa. Ni saya sedekah duit 100. Ni duit kad doa. Hampir cari selotip lah bu. Adakah laku dengan buah selotip? Belum tentu. Betul? Dia mesti halal dan boleh digunakan. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan amalan taat kepada Allah. Amalan taat kepada Allah apa dah? Sedekah, zakat, haji, lagi hadiah, nafkah, apa lagi? Wakaf. Itu maksudnya. Dan juga untuk melakukan perkara-perkara yang diharuskan. Perkara harus ini contoh, pergi jalan makan angin. Keluar duit, infak. Jalan makan angin. Lagi apa nama, beli kenderaan. Semua tu kan wajib. Harus ya. Okey. Mengeluarkan harta bermaksud membelanjakannya untuk tujuan kebajikan kerana mematuhi perintah Allah dan menyahut suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan tu pasal kita nak sahut perintah Allah dan suruhan Nabi. Kalau Allah tak suruh, kita tak infak. Nabi tak suruh, kita tak infak. Infak adalah istilah umum bagi semua perbelanjaan. Kita infak lah. Istilah umum semua perbelanjaan tu infak. Tapi daripada perkataan infak itu terbitlah istilah-istilah khusus bagi setiap jenis perbelanjaan. Seperti zakat, haji, nafkah, wakaf, hadiah, jamuan kenduri dan sebagainya. Kita boleh kata zakat tu infak, tapi jika orang tak faham, dia istilah umum. Yang mana main pejabat zakat, pergi buat apa? Pergi infak. Letih orang ni guna cari. Mana pergi bayar zakat. Bayar zakat tu infak. Betul? Kemarin aku tengok rumah hang ada kemah banyak buat apa? Aku infak. Orang cari penin. Sebenarnya buat nuri. Nuri itu dah lagi infak. Ni bagi payah orang pening kepala. Ya. Lagi apa? Aku hang tengok orang miskin tu infak. Istilah khusus dia sedekah. Tu maksud dia. Okey. Oleh kerana infak adalah amalan yang digalakkan, maka ia bukanlah amalan yang sia-sia. Jangan siapa kata infak ni kerja tak ada faedah. Kerja tak ada faedah artinya kerja yang sia-sia. Tak, bukan. Kesanggupan pemilik harta mengeluarkan hartanya untuk tujuan infak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa ada nilai di sisi Allah? Pasal Allah yang suruh. Pahala yang berganda-ganda adalah jaminan Allah kepada orang-orang yang tidak kedekut menginfakkan harta mereka kerana Allah. Siapa yang tak kedekut pemurah belanja harta mereka pada jalan Allah, Allah janji bagi pahala yang berganda-ganda banyaknya. Antara ayat yang mengisyaratkan ganjaran pahala yang banyak kerana berinfak, antaranya ayat 261, 262 surah Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bandingan perbelanjaan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti biji benih yang tumbuh melebihkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikenakinya. Dan Allah amat luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya, dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, mereka boleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Baik. Pada ayat ini Allah membuat perbandingan bahawa setiap perbelanjaan pada jalan Allah diumpamakan seperti sebiji benih yang ditanam. Daripada sebiji benih yang ditanam itu akan tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai akan menerbitkan 100 biji. Keseluruhan 7 tangkai akan menghasilkan 700 biji. Ini adalah gambaran bahawa setiap infak akan digandakan pahala yang sangat banyak. Allah menggandakan pahala kepada sesiapa yang dikenakinya
Ini bermaksud gandaan pahala kerana berinfak diberikan berdasarkan keadaan orang yang berinfak dan keikhlasannya. Ini satu contoh pahala lah, gandaan pahala yang banyak. Bandingan yang Allah buat dalam Quran tu nak bagi kita faham. Pahala tu dia tunjuk bandingan tu. Banyak mana pahala kita dapat bila kita infak, Allah banding macam mana kita tanam sebiji benih. Buat bandingan. Satu biji benih tanam. Tanam. Benih jenis tanam lah. Padi. Ini semua mai pada biji lah. Satu biji benih kita tanam. Maka Allah kata, sebiji itu bila dia tumbuh naik tu, dia akan keluar 7 tangkai. Ini buat bandingan infak ni. Dia akan keluar 7 tangkai. Pada setiap tangkai, dia akan terbit 100 biji. Bermakna, tiap-tiap tangkai ada 100 biji, 7 tangkai ada 700 biji. Itu nak bang pahala. Maka sebiji benih itu sama dengan sekali infak. Sama dengan sekali infak. Sebiji benih boleh menghasilkan 700 biji, maka infak, sekali infak boleh menghasilkan 700 pahala. 700 pahala. Banyak ke sikit? Banyak. Sebab tu orang segan nak infak kakak. Banyak tak pahala? Betul? Kita pahala selalu tak ada nak kira banyak. Tu dia ambil tahu tu. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam, terputuslah pala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang berdoa untuknya. Sedekah jariah memberi keuntungan berterusan kepada orang yang bersedekah. Walaupun dia telah mati, pahala sedekahnya terus berjalan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis di atas. Dalam hadis ini Nabi habaq 3 benda. Kita ni, masa kita ada hidup, apa amalan kita buat, kalau Allah Ta'ala terima, dia dapat pahala. Tapi amalan tu, pahala dia berhenti bila kita mati. Bila kita mati. Sekali kalau kita mati, pahala semayang hak leh, hak mayang syak lah. Siapa mati tak sah ni, hak leh mayang, pahala mayang hak maghrib tu. Sama lah pahala-pahala yang lain. Tapi dalam banyak-banyak tu, ada 3 perkara, walaupun dia mati, pahala duduk jalan lagi. Satu dia panggil, keuntungan kepada orang tersebut. Apa dia? Nombor 1, sedekah jariah. Sedekah jariah ni, untuk pemahaman yang mudah, wakaf. Wakaf. Siapa yang rajin untuk wakaf, benda yang dia wakafkan, selagi mana digunakan orang, walaupun dia mati lama dah, pahala duk jalan terus. Siapa wakaf tanah, buat masjid. Siapa wakaf tanah, buat masjid. Pewakaf tu mati lama dah, tapi di atas tanah dia wakaf tu orang bina masjid, dan orang nak pergi masjid, maka dia terus dapat pahala. Walaupun dia mati zaman berzaman. Ni dalam negeri Kedah ni, dalam dunia lah, banyak masjid dibina di atas tanah wakaf. Ada agak buat tanah kerjaan ada juga, tapi banyak yang buat di atas tanah wakaf. Kalau masjid negeri, masjid apa yang kerjaan saja tu, tanah-tanah milik kerjaan lah. Korea ni banyakkan di atas tanah wakaf. Kalau tak wakaf seorang, wakaf ramai-ramai. Dapat pahala. Ada orang kata, tu wakaf tanah. Sama buat masjid, wakaf masjid tu, dapat pahala. Selama mana orang pergi di masjid tu, masuk masjid ni lah. Tuan yang buat masjid tu, selama mana orang main masjid ni, dia mati lama dah, pahala jalan terus. Tu untung wakaf tu, dekah je dah. Ada orang kata, orang kaya boleh wakaf masjid, wakaf tanah, ku kada apa. Wakaf dia kan mesti harta bernilai tinggi. Ni nak kena boleh wakaf. Contoh. Dalam masjid, ni benda-benda ni semua ni. Kalau tak guna duit masjid, siapa nak wakaf? Sila. Ni kapet masjid ada, kapet. Satu orang sembahyang kapet sampai nipis. Lah terbagi tak apalah. Sampai nipis, sujud dia memang melecak. Pasal nipis tu. Tiba-tiba main orang kaya tak, awak tak tukar kapet baru. Depa tak tengah cari duit. Tak apa.
saya sponsor. Dia sponsor tu hakikatnya dia wakaf. Berapa nilai? Kapek baru ni pada 150,000. Saya tak apa, saya transfer 200,000. Lebih tu buatlah untuk guna yang lain. Selama mana orang duduk semayang atas kapek tu, walaupun dia mati, dia terus mendapat pahala. Masa dia tak mati pun pahala dapat lah. Bukan pahala tu jalan lepas dia mati. Pahala tu terus dapat. Dia mati, orang duduk sejuk atas kapek tu. Ada seorang kata kapek 100,000 ku mana ada. Hang wakaf Quran. Wakaf Quran. Pergi beli Quran. Beli elok sikit. Kalau beli Quran kertas nilai ni orang tak baca. Walaupun ya Quran, depa tengok rok lepas kelas Quran mahal tu. Tak? Tengok kertas ni pun tak mau tak syok. Ni tok wan ku lu baca. Beli mahal sikit 100,000. Tak Quran dalam masjid tu. Orang ambil baca. Ada orang kata, lah ni orang tak suka lah baca Quran tu daripada baca dalam telefon. Quran telefon. Wakaf telefon. Mampu. Tu cerita dah. Okey. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita mati lama dah. Ilmu kita duk ajak orang tu, selama mana orang duk beramal dengan ilmu yang kita ajak tu, walaupun kita mati, pahala jalan. Dan yang ketiga, anak yang soleh, yang berdoa untuk ibu bapaknya. Sebab tu kena ketiak bagi anak jadi soleh. Pesan kat anak, ayah mati jangan lupa doa kat ayah. Tapi masa ayah hidup pun kena doa. Kalau anak betul berduit, kalau yang masa pas yang dia doa lah kat ayah. Dia kata, ayah tak mati. Jahanam. Bukan tunggu pak ang mati. Masa dia hidup pun berdoa, dia tambah-tambah dia dah mati. Habis. Okey, berikutnya ini ayat pahala. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tidaklah engkau diwajibkan oleh Muhammad menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk. Kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jualah yang memberikan petunjuk dengan beri taufik pada siapa yang dikenakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kamu pula tidaklah membelanjakan, mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keridhaan Allah. Dan apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal untuk kebajikan, akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu. Dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. Baik. Mula-mula dalam ayat ni Allah bagi tahu Nabi kita. Nabi ini Allah suruh menyampaikan saja, berdakwah. Orang yang menjadi sasaran dakwah tu nak dapat hidayah, tak dapat hidayah, itu bukan kerja Nabi. Itu kerja Allah Ta'ala. Maka di kalangan orang yang Nabi serukan itu, ada yang mendapat hidayah, ada yang terus kekal sesat. Sesat. Apa pengajaran kita ambil ni? Kita yang jadi umat Nabi Muhammad pun macam itulah. Ajak orang jadi baik ni, jangan putus asa. Ajak. Orang nak jadi baik tak baik bukan kerja kita. Kerja Allah Ta'ala. Kita berdoa lah. Dakwah. Dia nak jadi baik. Itu kan kerja kita. Kita suruh lah. Sabak kena dah. Jangan suruh sekali. Lepas tu tak suruh dah. Hoi, mana boleh. Saya ada seorang kawan. Ni cerita ni pun lama. Saya bosan dekat 40 tahun lah. Cerita silam. Dia duduk kawan saya tu, dia tak mau sembahyang. Tapi mengaji sekolah Arab. Mengaji sekolah Arab, tapi tak mau sembahyang. Dia kawan, kami kawan. Saya kata, hang siapa tak sembahyang, orang bukan sembahyang semua. Dia tahu, aku tahu sembahyang wajib. Memang dia tahu, dia mengaji sekolah Arab. Tapi tak mau sembahyang. Lepas tu dia suruh, mengarut hang ni. Kita ketahui tu kan. Itu dia tak sembahyang. Kata dia gelap min tu. Lama dia kan tak sembahyang. Main satu hari. Ni cerita ni. Dengan saya. Kami duduk impun. Main satu hari dia main cari saya.
Dia kata, boleh kot no. Dia kata dia, boleh nak tambah. Lepas tu dia senyap. Tak apa. Lepas tu mai esok pula, dia kata ayat tu, boleh kot no. Boleh apa? Dia senyap. Dia nak abang, dia nak semayang. Tapi dia tak terlepas. Pasal dia tak semayang lama dah. Dia takut kawan perli. Dia takut kawan kata ni, boleh kot no, nak semayang. Kawan tak semayang, tak apa. Dia teriak tu. Dia tak semayang. Boleh kot, boleh kot. Lepas tu kita boleh apa? Senyap. Main satu hari, sekian lama. Tengok, dia semayang. Dia semayang. Saya pun dapat, hat ni dia duk kata. Hat ni dia duk kata boleh kot. Rupanya dia nak semayang. Tapi kita duk azak dia, azak. Hang ni di pa, mayang. Aku tu lah cerita dah. Kerja nak ubah orang ni kan kerja kita. Hanya kerja Allah Ta'ala. Jadi baik, tadi baik. Jahat kapal semua lebih kurang tu lah. Cuba tuan-tuan tengok. Orang perempuan dulu-dulu. Ni dalam kehidupan orang perempuan dulu. Berapa kerat orang perempuan yang pakai kain kelumbung. Hebat amat dia. Berapa kerat orang perempuan yang pakai kelumbung. Tahun 57. Sebelum 57 lagi tak kelumbung. 31 menikah bulan apa tu lupa. 31 Ogos no. Oh okey. 31 Ogos 57 menikah. Mana kita bebas. Kut lah 30 Ogos tu tak bebas lagi. Kut orang putih hidup ada lagi. 31 Ogos tu menikah. Berapa ramai orang perempuan kain kelumbung. Tak kelumbung. Sampai tahun 80 duduk tak kelumbung tu. Tapi lah ni banyaklah kelumbung orang perempuan. Pasal apa? Pendakwah tak jemu-jemu. Tak jemu-jemu berdakwah menyampai. Ada dakwah kita direct, ada yang kita perli lagu tu lebih kurang. Tapi lama-lama orang akan sedang berubah. Dia kelumbung tu kan. Tak masalah. Mula nak kelumbung tu dia tak kelumbung terus, dia kelumbung sikit-sikit. Betul tak? Mula-mula kepala dia dogiang tu. Tahu tak dogiang? Tak ada apa. Lepas tu dia mula nak beli kelumbung. Dia pun sabarlah. Dia tutup sikit. Dia buat gitu. Betul? Lepas tu sikit. Lepas tu jadi gitu. Betul tak? Lepas tu jadi gitu. Jadi gitu matilah. Tu cerita dah. Berubah habis orang. Lambak lah. Okey. Itu jadi kita jangan jemu suruh orang buat baik. Satu hari Allah bagi hidayah kat dia jadi baik. Habis. Yang berikutnya ini bawah tu Allah kata kalau kita belanja atau infak maka tak sia-sia. Allah pasti akan berikan pahala. Pahala pula berganda-ganda banyaknya. Tidak dikurangkan. Jadi tuan-tuan, saya nak tutup kuliah ni dengan berpesan pada saya dan semua. Infaklah. Rajin-rajin infak. Mudah-mudahan dengan infak tu kita orang panggil apa? Saham kita di hari akhirat kelak. Duit kita makan ke habis. Memanglah duit tak banyak lagi orang kaya. Tapi takkan tak boleh bagi. Takkan tak boleh berinfak sikit. Mudah-mudahan tak sia-sia. Di samping mendapat pahala, banyak faedah-faedah lain. Ini kita cerita bulan depan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berinfak. Wallahu alam. Ada soalan tak nak tanya? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halin nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.